Jadi ada benda sifat yang wajib kita tahu secara ijmal, dan ada sifat Allah Ta'ala yang wajib kita kena tahu secara tafsir. Maka tafsirlah wajib diketahui secara umum oleh kita ni di atas jalan fardu ain. Maka di atas beberapa pendapat ulama, di atas beberapa kaum daripada ulama, ada setengahnya yang kata wajib kita kena tahu 12 sifat sahaja daripada sifat yang wajib. Ada setengah kata 13 sifat yang wajib kita tahu. Ada pendapat yang katakan 20 sifat, ada setengah kata 22 sifat, ada setengah sampai kepada 24 sifat yang wajib diketahui secara tafsir, yang wajib diketahui secara huraian satu persatu. Maksud tafsir ni ialah huraian secara terperinci satu persatu. Jadi sebab tu dia ibarat kitanya maka setengah. Setengah ni sebahagian, bukan setengah ni 1/2 dah ni dengan ba'du. Setengah maknanya sebahagian kecil lah, sebahagian daripada barang yang disifat. Maksud barang yang disifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat. Jadi 20 sifat ni berlaku di atas pendapat yang masyhur. Berlaku di atas pendapat yang masyhur. Kerana inilah ilmu yang masyhur sejak daripada dulu lagi. Kalau orang tua-tua kita ditanya ngaji apa dia? Ngaji sifat 20. Tu apa panggil kau yang masyhur. Tetapi kau yang rajah, pendapat yang paling kukuh sekali dalam mazhab dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni, perjalanan Ahlussunnah wal Jamaah, iaitulah kau yang mengatakan sifat yang wajib diketahuilah 13 sifat. 13 sifat, mereka itu cuma tidak membilang akan sifat hal maknawiyah, kerana mereka mengatakan lazim daripada adanya sifat ma'ani sudah pasti adanya sifat maknawiyah. Mereka tidak menafikan akan hal maknawiyah, kerana barang siapa yang menafikan akan hal maknawiyah tu, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak, keadaan Allah Ta'ala yang berpengetahuan, keadaan Allah Ta'ala yang hidup, itu merupakan satu benda yang tak boleh dinafikan. Kalau menafikan itu boleh menjadi kufur, boleh jadi kufur. Sebab itulah Mu'tazilah, walaupun mereka menafikan akan sebahagian daripada sifat ma'ani, mereka menafikan sifat ma'ani. Orang Mu'tazilah kata di zat Allah Ta'ala tidak ada sifat kudrat, di zat Allah Ta'ala tidak ada sifat iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Tetapi ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlussunnah tidak mengkufurkan mereka lagi, kerana mereka itu misbahkan kuasa Allah dengan zat, berkehendak Allah Ta'ala dengan zat, mengetahui Allah Ta'ala itu dengan zat, hidup Allah Ta'ala itu dengan zat, orang panggil samatu zat. Maka sebab itulah dihukumkan mereka itu golongan mubtadi' saja, tak dihukumkan dengan kufur mereka itu. Adapun orang menafikan akan hal tadi, yakni hal maknawiyah, maka itu ijma' boleh jadi kufur lah, orang menafikan akan hal maknawiyah. Cuma di sisi satu kaum mazhab Asy'ariyah, mereka tak bilang, cuma tak bilang saja, kerana lazim kita fahami daripada adanya sifat ma'ani sudah pasti adanya sifat maknawiyah, maka ketika itu tak perlu lagi kita bilang. Itu cuma dari segi perbahasan. Kemudian kita berlaku di atas kau yang masyhur lah, ia tak 20 sifat. Mana-mana pergi kita berjalan kat mana tempat pengajian ilmu usuluddin, kaedah cara kita ke, sama ada di tanah Arab ke, di tanah Jawi ke, ataupun di tempat-tempat lain, mereka itu memasyhurkan dengan ilmu ni dinamakan ilmu pengajian sifat 20. Jadi jangan kita anggap hanya 20 saja sifat Allah. Ada ayat dah setengah tu dah, setengah daripada. Bukan kata keseluruhan daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah, tidak, setengah. Maka ibarat setengah ni kita fahami bahawasanya bukan ini saja sifat-sifat kamalatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka iaitu setengah daripada sifat, semua daripada barang yang sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat. Maka iaitu yang pertama wujud. Wujud. Kita dah dengar biasa, dah dengar wujud bahasa Arab. Wujud bukan wujud dengan ba, dengan dal. Kalau wujud dengan ba itu makna lain. Wujubun dengan makna wajib. Wujud dengan makna wajib. Tetapi kalaulah wujud dengan dal, maka itu makna ada.
Mana ada wujud dah. Artinya arti wujud ada zat Allah Ta'ala. Ini ringkas lah. Pasal kitab ni kitab yang ringkas, maka dia ringkas, terjemah secara ringkas, kemudian diberi dalil yang paling ringkas untuk sekadar melepaskan itu akan qada fardu ain di atas kita. Mana kalau kita faham sungguh ni padang dah lah. Badan hak yang kita nak pergi lebih dalam lagi, nak tahu tentang keadaan sifat wujud ni, duduk pada kumpulan sifat yang mana hal nafsiyah. Hal nafsiyah ni masuk pada hal ke amra intibari ke tu jadi fardu kifayah dah. Masuk dalam perbahasan fardu kifayah. Adapun fardu ain semata-mata kita memahami tentang bagaimana maksud daripada wujud. Wujudnya dia kata iaitulah artinya arti wujud ada zat Allah Ta'ala. Wajib kena i'tiqad, wajib kena pegang kukuh dalam hati kita bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ada wujud. Maka dia kata maka ada Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Ada Allah Ta'ala itu ada yang zati, ada yang hakiki, ataupun namanya ada yang hakiki ataupun ada yang zati. Dalam perbahasan tentang wujud ini ada tiga. Ulama bagikan kepada tiga. Satunya dinamakan wujud hakiki, yang kedua dinamakan wujud majazi, yang ketiga dinamakan wujud aridi. Tiga jenis. Maka kita kena fahamilah wujud Allah Ta'ala itu wujud apa. Dalam tiga kategori ini dan tiga kumpulan, dalam tiga pembahagian daripada wujud ini, Allah Ta'ala termasuk dalam wujud hakiki. Bila sebut wujud hakiki ini, ia ada tiga sifat. Pengertian itu wujud hakiki yang pertama sekali, wujud yang tiada permulaan dan tiada kesudahan. Kita panggil wujud yang hakiki. Wujud yang tiada permulaan, mana ada dia tidak didahului oleh tiada. Ada yang tidak didahului oleh tiada, dan ada yang tidak akan berlakunya kerosakan, hilang, punah, mati, ada. Apa panggil? Tiada permulaan dan tiada kesudahan. Itu maksud yang pertama daripada wujud hakiki. Yang kedua, iaitulah wujud yang tadilah bersifat dengan sifat kidam, dan wujud yang bersifat dengan sifat baqa. Wujud yang bersifat dengan kidam yang hakiki, dan baqa yang hakiki. Kerana kidam dia ada perbahasan pula. Ada kidam dengan makna hakiki zati, ada kidam dengan makna idhafi, dan ada kidam dengan makna zamani. Tu. Dan baqa pula, baqa dengan makna hakiki dan makna majazi. Baqa kekal kita. Kekal ada setengah daripada makhluk yang dikekalkan, tetapi kekal makhluk itu bukan kekal sebagaimana kekalnya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Nanti sampai di kidam baqa kita cerita sikit. Jadi di sini tentang perbahasan sifat wujud. Wujud yang pertama wujud yang tiada permulaan dan tiada kesudahan. Wujud yang kedua ialah wujud yang bersifat kidam dan baqa. Dan wujud yang ketiga maksudnya wujud hakiki ni wujud yang sebenar, hakiki maksud sebenar. Maka wujud hakiki ini hanya tertentu bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sifat-sifat ma'ani Allah. Iaitulah wujud hakiki tertentu bagi zat Allah Ta'ala dan tertentu bagi segala sifat-sifat ma'ani. Sebab apa? Sebab apa kita kaitkan dengan wujud ni sifat ma'ani? Sifat lain pun qadim juga, tetapi bukan sampai peringkat ada sebagaimana adanya sifat-sifat ma'ani. Tu. Kemudian yang kedua namakan wujud majazi. Wujud majazi ni yang pertama sekali maksud daripada majak ni mana pinjaman. Kita ni duduk dalam kumpulan, wujud ada sekali tapi hak jenis majazi, pinjam saja. Bukan hakiki sebagaimana wujudnya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dakwa kita ada ni sebagaimana adanya zat Allah. Ada kita ni ada yang majazi saja, iaitu secara pinjaman. Apa dia maksud ada yang secara pinjaman? Iaitulah ada kita ni ada yang ada permulaan. Dan ada kita ada yang ada kesudahan. Dulu kita dah ada.
Itu syarat kata kita ada permulaan. Batulah kita boleh kira umur kita. Umur awak sekarang berapa? 30. Jadi kita baru 30 tahun kita wujud di alam ni. Awak umur berapa? 50 tahun. Sudah 50 tahun wujud di alam ni. Sebelum daripada 50 tahun kita tak ada lagi. Kita tak ada lagi. Tu ada kita ada yang didahului oleh ketiadaan. Tu ada kita. Maka ada kita orang panggil ada majazi. Dan kemudian ada yang ada kesudahan. Pastinya kita akan sampai pada tempoh ajal yang tertentu. Akan sampai kepada tempoh ajal tertentu. Kita percaya tak percaya, yakin tak yakin, maka kita akan hadapi saat itu. Iaitu hancur kita, kematian kita, hilang kita di atas daripada muka bumi ini. Sebagaimana kita dah tengok di atas dalil, saudara-saudara kita, datuk nenek moyang kita yang telah terdahulu yang mereka itu ada sejarah kehidupan mereka, tapi sekarang telah hilang, telah meninggal dunia. Itu syarat kata bahawasanya ada yang akan menemui kemusnahan ataupun menemui kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan Allah Ta'ala menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas pastinya akan merasai masa kematian. Jadi mati itulah syarat kata hilang kita, syarat kata rosaknya kita. Maka ada kita sekarang orang panggil ada yang majak saja pinjam. Dan yang kedua maksud daripada ada majazi ini iaitulah ada yang tidak bersifat dengan kidam dan tidak bersifat dengan baqa. Tidak bersifat dengan kidam hakiki dan tak bersifat dengan sifat baqa hakiki. Itu ada kita. Dan juga maksud daripada wujud majazi ini wujud yang dinisbahkan, yang disandarkan, yang dikatakan itu bersandarkan kepada kudrat dan iradah Allah Ta'ala. Ada ni di atas ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kita ni. Maksudnya ada kita ni, kalau Tuhan takdirkan daripada awal lagi Tuhan tu tak mau meniadakan kita nak kekal asal kita di atas tiada tu kekal selama-lama, harus bagi Allah Ta'ala. Harus dia bagi Allah Ta'ala, bukan wajib bagi Allah Ta'ala untuk mengadakan kita. Tilik kepada asal. Batulah ada kita ni ada yang duduk di bawah ta'aluk bagi sifat kudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun tadi wujud yang hakiki ataupun wujud yang zati tadi, wujud yang tidak tertaluk kepada mana-mana ta'aluk sifat. Wujud yang hakiki betul-betul. Adapun wujud kita wujud yang duduk di bawah ta'aluk, di bawah keinginan daripada sifat iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka wujud yang majazi ni orang panggil wujud bagi zat makhluk lah. Wujud bagi zat makhluk kita ni. Zat kita ni orang panggil wujud yang majak saja, pinjaman saja. Itu kita faham. Dan yang ketiga namakan wujud aridi. Wujud aridi ni iaitu wujud yang mana yang ada permulaan tetapi tiada kesudahan. Ada permulaan tapi tak ada kesudahan. Kata tak ada tidak ada kesudahan tu biiznillah, dengan izin Allah. Bukan dengan kehendak dia sendiri, tak, dengan izin Allah Ta'ala. Ini juga berlaku kepada makhluk. Berlaku itu kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Seperti kita kata syurga, neraka. Syurga neraka ni ada tak sekarang ni? Ada. Dulu ada tak? Tak ada. Sebelum daripada diadakan ni tak ada syurga neraka. Kemudian bila dah ada syurga neraka ni, dia akan binasa tak? Tilik pada janji Allah Ta'ala tu, mana Allah Ta'ala tu tak akan membinasakan. Khalidina fiha abada. Kekalah penghuni-penghuni syurga dalam syurga tu abada, selama-lama. Tidak ada kesudahan, tak ada su. Jadi keadaan syurga neraka yang tidak ada kesudahan itu duduk di bawah ta'aluk iradah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menentu bahawasanya dia itu tak akan dibinasakan. Tetapi nisbah dengan akal kita harus bagi Allah Ta'ala tu nak beri kekal pun tak apa. Syurga neraka ni nak membinasa pun harus bagi Allah Ta'ala, salah. Tak jadi mustahil bagi Allah Ta'ala. Itu tilik kepada akal. Tetapi jika kita tilik kepada janji Allah Ta'ala
mereka yang masuk syurga kekal selama-lamanya. Begitulah orang kafir yang masuk neraka, kekal mereka itu dan neraka selama-lamanya dengan tidak ada kesudahan, dengan tidak ada suk. Tu orang panggil wujud, lagu tu orang panggil wujud aridi, wujud yang kedatangan. Tu sifat pertama. Kemudian dia katanya, maka ada Allah Ta'ala itu dengan sendirinya sendiri Allah. Maksudnya bukan ada Allah Ta'ala tu ada yang mengadakan. Dan jangan difahami kata ada Allah Ta'ala tu sendiri, Allah Ta'ala menjadikan diri dia sendiri, Allah Ta'ala menjadikan zat dia sendiri. Kalau gitu, itu wajah yang mustahil juga. Tak harus kita katakan Allah Ta'ala menjadikan, mengadakan akan zatnya sendiri. Sebab apa? Sebab maksud daripada kidam ada yang tidak ada permulaan. Bukan tak ada, lepas tu Allah Ta'ala mengadakan diri dia sendiri. Sama ada zat lain yang mengadakan Allah, ataupun Allah Ta'ala mengadakan zatnya sendiri. Itu masuk pada benda yang mustahil, tidak berlaku sama sekali. Yang maksudnya kidam itu, iaitulah sedia Allah, sedia yang la awalalah, yang tidak ada awal bagi adanya Allah Ta'ala. Mana ada selama-lama. Ada yang tidak didahului oleh tak ada dulu. Ada yang kekal selama-lama. Lawannya, lawan bagi ada ni, lawannya tiada. Ada lawan tiada lah. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada, yang ni tak terima sama sekali pada akal kata Allah Ta'ala tu tiada. Nak kata Tuhan tu tak ada, tak terima sekali pada akal kita. Maknanya wajib ada selama-lamanya. Hanya wajib Allah Ta'ala itu ada selama-lamanya. Kemudian tentang berlaku khilaf di kalangan ulama. Di sisi mazhab Asy'ariyah mengatakan wujud ni masuk kepada ainul maujud. Tu kita kena bahas secara panjang lebar pula lah. Tu di sisi Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan juga di sisi mazhab Maturidiyah mengatakan bahawasanya dia tu bukan kepada ainul maujud ataupun bukan kena pada ainul zat, tetapi dia tu kena kepada haliyah, satu sifat orang panggil hal nafsiyah. Itu perbahasan perbincangan yang panjang pula. Jadi sekadar yang kita fahami, yang wajib di atas kita kena tahu, jadikan i'tikad asasnya ialah Allah Ta'ala tu ada. Wajib kena pegang kata Allah Ta'ala tu ada. Ada yang tak serupa dengan makhluk. Mudah-mudah kata ada yang tak serupa dengan makhluk. Apa dia ada yang tak serupa dengan makhluk? Ada yang tak didahului oleh tiada, dan ada yang tidak disudahi. Mana tak ada kesudahan bagi ada Allah. Mana tu kalau kita pegang, kita faham dan kita yakin sungguh, maka lepas dah satu bahagian daripada sifat-sifat yang wajib diketahui daripada sifat-sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian untuk sampai kepada peringkat makrifat kita, maka di sini dia kata datangkan dalil. Sekurang-kurang dalil ni, yang paling kurang sekali daripada dalil. Manakala setakat dalil dia nyatakan di sini kita tak tahu, maka kita tak masuk kumpulan orang makrifat lagi lah. Duduk golongan orang yang taklid pada masalah akidah. Maka orang yang taklid pada masalah akidah, sebagaimana kita nyata dah lah, iaitulah khilaf di kalangan para ulama. Setengah ulama dia tu kata tak beriman lagi. Orang yang tak tahu dalil di atas wujudnya Allah, sedianya Allah, kekalnya Allah, dan sampailah kepada sifat-sifat yang lagi akan datang tu, dia tak tahu dalil, maka orang ni imannya lam yakhlu min tardidin, tak sunyi daripada berlakunya khilaf ulama. Maksudnya ada lagi setengah daripada ulama hukum kata tak beriman lagi. Nauzubillah lah. Tu. Tapi jumhur ulama mengatakan mereka itu telah termasuk dalam kumpulan orang yang beriman, tetapi iman yang asi, iman yang berdosa lagi. Beriman tapi berdosa. Jadi kita tak ambuh lah, walaupun kita beriman tapi kita tak ambuh kumpulan orang yang berdosa. Sebab bila berdosa juga dijanjikan dengan azab. Tiap-tiap dosa kalau ikut di atas janji juga diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadi mukmin yang khalis, mukmin yang bersih, mukmin yang tidak memiliki apa-apa dosa. Kalau kita mati dengan keadaan bersih, sebagaimana mati kita tu, sebagaimana kita ni berlaku pada hari kelahiran kita yang bersih, yang tidak ada dosa-dosa. Kita nak lagu tu lah. Tu. Jadi sebab tu kita bersihkan segala akidah kita daripada segala kecelaruan, daripada segala pahaman-pahaman yang salah dan pahaman yang silap. Ada pun dikata tanda. Ni
Ada pun tanda yang ni, ada pun dalil. Tanda yang ni dalil, ada Allah Ta'ala itu dia kata sekalian makhluk ini. Sekalian makhluk inilah yang menjadi dalil di atas adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana sekurang-kurangnya kita boleh hak tu tak apa dah. Walaupun kita tak mampu datangkan dalil daripada Quran, kita tak mampu datangkan dalil daripada hadis-hadis Nabi SAW tentang nak menyatakan sungguh Allah Ta'ala tu ada. Yakin kata Allah Ta'ala tu ada. Kalau orang tanya dah mana dalil dalam Quran Allah Ta'ala tu menyatakan bahawa dia tu zat yang ada, kita kata kita tak pandai dah lah nak bagi dalil Quran, dalil naqli atau daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW, kita tak pandai lah. Ada apa dah, sekurang-kurang kita telah mendirikan dalil akli, dalil yang disebabkan kepada akal. Kemudian sekadar tu kita kata alam inilah ataupun hudusul alam, baru alam inilah yang menjadi dalil di atas adanya Allah Ta'ala, sekadar tu. Kemudian orang tanya lagi kita, dah lagu mana cara kita nak faham kata alam ini ataupun baru alam ini menjadi dalil di atas katanya ada Allah? Saya tak pandai dah. Sekadar tu je saya boleh kata. Sekadar tu je hak saya pandai kata bahawa si alam ini, alam sekeliling termasuk di kita juga, alam ni menjadi dalil di atas ada Allah. Nak orang nak cerita dah pandai dah, maka dah apa dah. Qadar tu lepas dah. Sekurang-kurang qadar fardu ain, mana tak hidung tak kita kata kat batas hidung lah. Tu mana dak lah tergelam hidung boleh nyawa lagi, napas lagi lah, walaupun sikit-sikit tapi sebab lagi tu. Tu kalau semua kita pakai lagu tu belaka dak gerak jugalah. Kena ada juga orang yang melepasi. Kena ada juga orang buat rekod melepasi. Ni panggil balik modal saja. Nega balik modal. Untung tak ada asal, mujur dah rugi. Rugi tak sekali. Kita waktu balik modal hari ni 150. Wak mak tabak. Bazar Ramadan. Tebok balik tengok 150 juga. Tu. Mana dak rugi, dak untung. Tapi letih letih. Tu letih. Letih. Tapi letih pun tak apa dah, dak rugi. Maka gitu, kalau sekadar mana kita tahu kata Allah Ta'ala ada dengan kata alam ini dalil di atas Allah Ta'ala tu ada, lepas dah lah. Tu lepas. Tapi lepas pun dak sedap lagi lah. Dak sedap. Tu. Kita cuba boleh diam biar sedap, biar duduk kadang selesa. Boleh boleh dah duduk, tapi tak boleh duduk tempat VIP lagi. Sebab duduk VIP ni bawah atas ada ekong, orang sedia air, orang sedia makanan, orang tolong suap pula. Allah sedar ni. Tu. Boleh duduk dalam dah, tapi tak apa nak selesa lagi, duduk teruk, duduk ramai, tak apa nak selesa lagi. Jadi sebab itulah dalam pengajian ni kita cubalah cari jalan yang lebih selesa lah. Walaupun tahap ni lepas dah, qadar ni memada dah, takkan kita nak duduk tahap memada sama, nak cari yang lebih juga. Tu. Nak cari lebih. Jadi sekadar tu padan. Tapi kalau dia boleh huraikan lagi secara panjang lebar, dia duduk fikir dan mana dalil kata alam ini jadi dalil di atas wujud Allah. Cuba kamu fikir, dia kata, mu tengok ni alam ni yang sebegini luas, langit, bumi yang terbentang, langit yang terbentang di atas kepala dengan tidak ada tiang, tengok tak ada tiang ni. Kemudian tengok cuaca yang berubah-ubah, tengok suasana bulan, matahari, bintang yang sentiasa bersilih ganti. Ada fikir, ada kaji. Sebab tu orang yang ada akal wajib nak fikir ni. Nak fikir, fa'tabiru ya ulil absar. Hendak kajilah oleh kamu, hendak buat penilikan oleh kamu, ya ulil absar, wahai mereka yang ada pandangan mata hati, yang orang yang ada akal kena wajib nak fikir. Fikir, kalau gitu mestilah ada zat yang hebat ni, yang menjadikan, yang menciptakan langit, menciptakan bumi, yang menciptakan bulan, bintang, matahari, yang menyusun keadaan kelakuan bulan, bintang, matahari. Dak rajin, kita kata dak rajin ikhtilaf. Bila waktu malam keluarnya bulan, bintang, bila waktu siang keluarnya matahari. Tak berlaku lagi lah waktu malam tubik matahari, waktu siang tubik bulan. Tu. Takut ada sekali-sekali terkhilaf. Tidak. Siapa dia yang mengaturkan? Maka sudah pasti ada zat yang maha berkuasa, yang
mengaturkan akan segala kejadian alam ni. Maka duk kaji tilik siapa dia? Maka kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang tanya pula, dah ambil pandai sangat duk bilang wujud ni merupakan sifat yang pertama, ni ambil daripada mana? Ada ke dalam Quran? Ada ke dalam hadis? Orang lain ni pula, orang backing lain ni. Jangan main orang lain ni backing. Tu kan. Dia tak temu sikit agak cegelang dah. Padahal dia tak temu. Kadang-kadang dia tu duk lalu kok barang dia cari tu depan hidung dia dah. Depan hidung dia dah. Kok pusing. Waktu nak pergi marah ke cashier. Nak marah. Tak ada ke kedai ni barang ni. Tu pakcik ada. Tu. Dia lalu 15 kali dah. Dia pusing dia tawah. Tapi cari tu cari dengan marah. Cari bukan dengan insaf. Bukan cari dengan nak kaji, nak fikir dah. Kita dah baca hadis tu, duk baca ayat ni, duk baca tapi oleh kerana kita ni tak ada kaedah, tak temu lah. Bila tak temu kau kita kata tak ada. Kat mana dalil kata al-wujud? Nak lapar wujud tu. Lapar wujud. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Ta'ala lah Tuhan yang menjadikan 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Wa ma bainahuma, dan barang antara keduanya. Setengah daripada dalil Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud, sifat ada. Mana boleh ke ada 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi kalau tak ada yang mengadakan? Sudah pasti tak akan ada, tidak akan boleh wujudnya alam ni kalau tidak ada yang mengadakan. Maka yang mengadakan Allah, sebab dalilnya Allah lah. Tengok, Allah lah allazi khalaqas samawati wal ard, yang khalaqa. Apa dimaksud khalaqa? Yang mencipta minal adam ilal wujud. Orang panggil khalaqa dengan mana wujuda, mengadakan daripada tak ada kepada ada. Adapun kita khalaqa, kita dengan mana sayyara, kita ubah benda yang ada dah tapi kita ubah bentukan. Ke kita memang kita buat masjid kita ni, batu-batu kita pergi buat. Kita pergi buat batu, betul, kita pergi buat pasir, kita pergi buat. Hak yang kita buat ni iaitu benda yang telah sedia ada tetapi kita ubah bentukan. Tiang yang orang buat tiang tu, ambil daripada campuran pasir, campuran dengan batu, campuran dengan seming tu dia buat daripada ada. Dia campur dengan bahan tu, bahan ni. Bahan tu bahan yang siap sedia ada dah. Campur-campur jadi seming, campur-campur jadi tu, campur-campur. Benda tu benda yang telah siap ada. Orang panggil kita ni sayyarah, kita ubah. Mengubah satu kelakuan, satu bentukan yang telah sedia ada yang Allah Ta'ala menjadikan. Pamannya kita kata buat rumah daripada papan rumah kayu. Adakah kita yang mengadakan papan tu? Adakah kita yang mengadakan kayu tu? Tak. Yang menjadikan kayu papan tu siapa dia? Kita orang panggil sayyarah. Kita ubah bentukan pokok kayu balak tu. Kita ke yang mengada balak tu? Kita pergi tanam balak dah, butir benih tu kita yang mengada dah. Semuanya yang diadakan. Telah diadakan. Batang balak kita pergi di hutan, kita tebang batang balak. Kemudian bila kita tebang batang balak, kita kerak, kita buat keluar. Bila kita keluar, kita masuk ke kilang. Maka bila masuk ke kilang kat papan ni, kilang kayu ni, maka ni dia bentuk jadi papan latar. Hak ni jadi papan dinding. Hak ni jadi 1-2. Hak ni jadi 2-2. Hak ni jadi 2-3. Hak ni jadi lepas tu kita pun pasang siap. Benda tu kita ubah barang yang telah ada. Khalaqa, kita mencipta, kita dengan mana sayyara, kita ubah. Bukan mengadakan minal adam ilal wujud. Yang mengadakan minal adam ilal wujud hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah khalaqa ni maknanya mengada Allah daripada tiada kepada ada. Tu. Kemudian hak wujud tadi. Mana dari kata wujud? Allah Taala tu memang sifat dengan wujud. Ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kana Allah la syai'a ma'ahu. Kana Allah. Kana tu ulama dia bahas, dia bincang. Kana tu dengan mana kana yang tam. Dia ada kana, kalau ngaji dan nahwu dia ada kana yang tam dan ada kana yang naqis. Kalau kana yang tam ni, kana yang naqis tu ia telah beramal, dia tu merapatkan akan isim, menasakkan khabar. Kana Allahu aliman, kana Allahu
aliman. Allah jadi isim bagi kana, aliman jadi khabar bagi kana. Kana Zaidun qa'iman. Kana Zaidun qa'iman. Adalah Zaid itu ialah qa'iman, soal berdiri. Kemudian kalau kana dengan tam, maka dia terberajak kepada khabar. Kana yatan dengan mana wujida. Kana yatan dengan mana wujida. Wujida tu kalimah fi'il, kemudian masdar. Wajada yajidu wujudan. Tengok. Kalimah al-wujud diambil daripada kana tadi hadis Nabi. Kana Allah. Yani wujudullah. Masuk kana Allah ai wujudullah la syai'a ma'hu. Tidak ada serta Allah Ta'ala sesuatu. Baru lihat, oh gitu, ambil daripada hadis al-wujud. Tak yang pertama, ulama tak bilang yang pertama wujud. Apa tu orang kata ambil mana ni sifat 20 daripada falsafah mana tu. Tu kata reka je. Tu reka boleh reka je duk kata gitu kata gini. Tapi hak sebenar hakikatnya ulama ni bukan mudah nak menghasilkan akan suatu-satu perkara tu. Dia buat cermat sungguh, dia perhati sungguh, dengan kaedah-kaedah yang tepat, kaedah yang ada pada mereka. Ni sebab itulah kita jangan terlalu mudah nak menghukum sesuatu perkara tu dengan kata tak betul ke sesat, jangan. Sebab benda ni hak yang kita mengaji ni kalam-kalam ulama, susunan-susunan daripada para alim ulama belaka. Tu. Jangan kita hanya mempertikaikan akan ilmu usuluddin, ilmu tauhid ini saja. Sebab apa kita tak pertikaikan juga ilmu lain? Ilmu nahwu, ilmu surah. Sebab tu kita pertikaikan, ada ke Nabi ajar sahabat ilmu surah? Sahabat-sahabat mana ilmu nahwu, ilmu surah ni kita kata ilmu tata bahasa Arab. Tata bahasa macam bahasa Malaysia, kita ada tata bahasa kan? Kalau orang tak mengaji tata bahasa, kita orang Malaysia dah, kita orang Melayu dah cakap Melayu dah. Tapi sebab apa ya pelajar-pelajar Melayu kita ni gagal, ramai gagal bahasa Malaysia? Bahasa Malaysia masa-masa ada semua, the boy, bahasa Malaysia. Hamba bahasa Malaysia cakap hari-hari, the boy kau. Kalau bahasa Inggeris, mana Sabah kau? Kalau sains matematik, the boy, mana Sabah? Bahasa Malaysia dia bercakap hari-hari. Jangan, kalau dah reti tata bahasa Malaysia, bening kita. Tata bahasa penambah tengok. Penggunaan dia tu bahasa Malaysia. Dia sama je. TELOR. Dulu kita masa dulu TELOR. Buat dua ayat yang berbeza makna. Allah susah dah mikir. Dia bahasa Malaysia tu. Kat setengah jam dah mikir. Ni baca dengan telur. Saya pergi ke kedai membeli telur. Lama mikir, ni telur saja. Tu. Bak dulu ada i tu apa panggil i pepek, ada bang? Ada palu atas. Jadi te. Ni dah ada jadi te belaka. Jadi kena mikir. Kena mikir. Tu nak kata susah. Susah juga. Tu bahasa kita, bahasa Melayu. Maka dalam bahasa Arab begitu juga. Kalau orang Arab ni kalau tak mengaji nahwu surah, dia pun gagal juga. Kalau tak mengaji nahwu surah, satu tengok orang semua baca kitab, baca kitab laju je. Dah kira atas bari atas bawah dah kira sabunyi. Kalau kita bukan ni jadi benda ni. Sebab apa baca gini? Qama Zaidun. Sebab apa baca Zaidun tak baca Zaidun? Daraba Zaidun amran. Sebab apa baca daraba Zaidun amran? Zaidun amran. Sebab apa dah baca daraba Zaidun amrun ke? Sebab apa dah baca? Ada susunan kaedah, susunan tata bahasa Arab kena gini. Sebabnya gini. Maka sebab tu. Dan sebab apa kita tak iktiraf ilmu tu? Sebab zaman Rasulullah ada ke Rasulullah ajar mana buat kelas ilmu nahwu, darabu, darabat. Misalnya sahabat-sahabat yang bukan daripada bangsa Arab, belajar nahwu dengan Rasulullah. Ja'a Zaidun, ja'a kalimah fi'il madhi. Zaidun jadi fa'il, isim marfu'. Ada ajar itu? Tak ada. Tapi ulama yang buat kaedah ni nak memudahkan bagi kita. Kita dah iktiraf ilmu tu, sedangkan ilmu tu tak ada juga di zaman Rasulullah. Tetapi ilmu tu diguna pakai dalam penggunaan. Tengok kita mengaji nahwu, kita mengaji Quran, mengaji hadis, semuanya tak lari daripada kaedah tata bahasa Arab. Ada orang baca Quran tu silap dengan kaedah bahasa Arab. Dan begitulah ilmu kita mengaji hadis, maka tidak menyalih dengan kaedah bahasa Arab. Lalu ulama-ulama kita terjemah kitab-kitab daripada kitab Arab kepada kitab Melayu ni, kitab Jawi ni, mengikut susunan kaedah Arab. Batu tengok kitab ada tu. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Allah Ta'ala. Hak Arab
mimma yajibu ala maulana jalla wa azza, mimma setengah daripada barangnya. Tu dia terima satu-satu ikut kaedah nahwu ni. Kita ni kita Jawi tapi dia terjemah mengikut kaedah nahwu. Maka sebab tu kalau orang tak tahu nahwu sorah agak peninglah. Tu mengaji, dak ngaji kitab-kitab lama, dak ngaji kitab-kitab Torah. Moga kita tak ada alat. Moga kita tak ada tak ada kakah. Maka tak ada kakah, tak ada alat agak, maka kita pun jadi pening. Tak faham. Mudah ambil kitab-kitab baru. Maka susunan kitab-kitab baru ni dia buat pendekatan untuk nak memudahkan faham. Terkadang ada juga tersilap daripada maksud makna yang asalnya dikendaki oleh pengarang kitab. Tu kena jaga sungguh kalau kita nak buat susunan ikut kaedah uslub penulisan baru ni, mesti kena betul-betul kita memahami maksud asal daripada pengarang kitab tu. Barulah kita boleh buat. Kalau tidak akan jadi menyalahi. Tu. Jadi maksudnya cerita bahawasanya bukan ilmu usuluddin saja, ilmu yang disusun oleh para ulama, semua ilmu-ilmu yang ada di atas muka bumi ni, semuanya itu ilmu yang telah disusun balik mengikut kaedah-kaedah tertentu, tujuannya untuk nak memudahkan bagi kita. Jatuh je. Asalnya tepat ambilnya umbinya Quran hadis belakang. Ilmu fiqh Quran hadis, ilmu tasawuf Quran hadis, dan ilmu usuluddin yang kita mengaji pun dia ambil daripada Quran dan hadis juga. Semuanya tak lari. Itu yang pertama. Kemudian dia kata dan kidam. Dan kidam artinya arti kidam sedia. Yang kedua namanya kidam. Kidam ni artinya sedia. Sedia. Bahasa Arab tu kidam, bahasa Melayunya iaitulah sedia. Dan makna sedia itu wujud Allah Ta'ala itu tiada dahulu oleh Adam. Wujud Allah Ta'ala itu tiada dahulu oleh Adam. Maksudnya Allah Ta'ala ni tidak dihubungi oleh Adam yang sabiq. Dia Adam ni setengah dia ulama bilang 3. Adam yang sabiq, Adam yang hal, dan Adam yang lahiq. Tu. Kita ni duduk tengah. Antara Adam yang sabiq dengan Adam yang lahir, kita di tengah. Maksudnya kita ni duduk di antara dua Adam. Wujud kita ni duduk di antara dua Adam. Kita dulu tiada. Orang panggil kita dihubungi oleh tadak. Orang panggil Adam yang sabiq dulu. Adam sabiq ni Adam yang terdahulu. Ketiadaan kita yang terdahulu. Tu orang panggil Adam sabiq. Kemudian kita pada sekarang ni kita ada. Ada kita akan dihubungi oleh Adam yang lahiq. Yang ni Adam yang menghubungi dengan Adam, kita akan hilang, kita akan mati, kita akan binasa, kita akan celbu. Tu kita. Ada pun Allah Ta'ala ada yang tak dihubungi oleh Adam yang sabiq. Mana Tuhan tu ada kekal selama-lama, yang tak dihubungi oleh ketiadaan. Dan Allah Ta'ala tu tak dihubungi oleh Adam yang lahir, yang Allah Ta'ala tak binasa. Itu maksud Adam. Maksudnya wujud Allah Ta'ala wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki, wujud yang tak dihubungi dengan Adam. Adam sabiq dan Adam yang lahir. Kita ni bukan wujud hakiki. Sebab apa? Sebab kita ni dihubungi oleh Adam yang sabiq, Adam yang dahulu, dan kita akan menghubungi selagi menghubungi Adam yang lahir. Yang ni Adam yang selagi akan menghubungi kita. Kita akan tadak ni. Tu wujud kita. Tu. Jadi maksudnya dia katanya, dan makna sedia itu wujud Allah Ta'ala itu tiada dahulu oleh Adam. Oleh ketiadaan. Adam tu bahasa Arab, bahasa Melayu oleh ketiadaan. Ada Allah, ada yang tak dihubungi oleh ketiadaan. Bukan kata dulu tak ada, barulah tiba-tiba poh ada. Tu poh ada. Dah Allah Ta'ala. Jadi masuk kidam itu ibaratun an adamil ketiadaan, ibaratun an adami awaliyati wujudi, iaitu ketiadaan awal bagi adanya Allah. Masuk kata-kata kidam itu ibarat daripada menafikan ada awal bagi wujud. Gitu. Maksudnya ada kidam, sedia ni menafikan akan ada awal bagi adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tidak ada ketiadaan sebelum daripada ada Allah. Ada yang selama-lamanya.
Kau anda pusing ke mana pun ikut faham lah. Nak kata dulu tu bukan kata Tuhan tak ada baru ada dah. Tuhan tu ada selama-lama, tak berhubungi oleh Allah Ta'ala itu oleh ketiadaan pada awal, tak sama sekali. Mustahil dihubungi oleh ketiadaan dulu barulah ada. Sama dengan kita. Kalau gitu ada Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lawannya lawan bagi kidam baru. Kidam ni sedia, lawannya barulah. Baru dia baru ada. Tak kira lah baru tu baru lama dah, ratusan tahun dah sekalipun, maka tetap dihukumkan hudus baru. Dia tetap dengan hukum kata baru. Maka sebab tu kidam ni setengah ulama dibagi kepada 4 kidam sifati, kidam yang zati, kidam idhafi dan kidam zamani. Ni kita kalau kita ngaji dah kitab Usuluddin kita fahamilah. Ni sebagai apa panggil peringatan-peringatan. Kita mengaji kitab yang ringkas ni sebagai peringatan-peringatan, sebagai ulang kaji yang pengajian yang telah kita lalui lah, dan syarah-syarah yang lebih panjang lebar lagi, sama ada kitab Jawi ataupun kitab Arab ulama duk hurai secara panjang lebar untuk nak memberi kefahaman kepada kita tentang akidah yang wajib kita kena fahami dan wajib kita jadikan sebagai asas dalam akidah pegangan kita, supaya kita ni faham sungguh Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk sungguh. Tu jangan kita cuma kata Tuhan tak serupa dengan makhluk, orang mari waris kita kak. Bila orang kata Tuhan tu duduk di aras, Allah tak tertinggi di aras, dengan mana Tuhan duduk di aras kak, Tuhan tu dah langit. Kita pun gonjang dah. Asalnya molek dia tegak je. Lepas tu orang wahai Al-Quran, wahai hadis. Ayat Quran Ar-Rahman ala asyistawa. Ni ayat Quran ni, kau tak barang siapa yang tak percaya dengan ayat Quran maka sesungguhnya jadi kafir ia. Kita pun ganjaran lah. Dia kata istawa tu dengan mana pun. Istawa Ar-Rahman ala asyistawa. Bermakna Tuhan Rahman tu berduduk di atas arah. Duduk, dia pakai terjemah duduk. Istawa. Ni ayat Quran ni tak tahu ayat Quran kafir. Kita pun ganjaran ada. Lepas tu tengok dulu dia kata Malak Isra' Mi'raj. Banyak ni orang yang guna kalimah ni. Tengok Malak Isra' Mi'raj kan Rasulullah naik ke langit. Tidak faedah apa Rasulullah ni diangkat ke langit. Bukankah untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, dan perintah Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala perintah Nabi tu ketika Nabi berada di langit. Tengok Nabi berjalan sampai kepada Sidratul Muntaha. Mi'raj Nabi itu melepasi daripada Sidratul Muntaha, bukan sekadar Sidratul Muntaha, tetapi melepasi daripada Sidratul Muntaha naik kepada alam ulwi, alam yang lebih tinggi lagi, sampai di Ar-Asyur Rahman tu, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni dalil tu, dalil kukuh ni. Kata Allah Ta'ala, duduk di langit. Tak percaya ke hadis? Tak percaya ke? Tak percaya hadis, tak percaya Quran, kau kafir. Kita pun ya saudara. Kalau gitu Tuhan duduk langit lah, jadi akidah kita. Selama ni kita duk mengaji, ustaz-ustaz kita, tok guru kita duk surah, duk cerita panjang lebar. Pak kitab tu khatam, ngaji baca buka kitab tu pula kitab, khatam kitab tu, baca kitab tu, kadang-kadang duk ulang kitab yang sama. Nak suruh nak bagi kepahaman. Sekarang kita ni gaduh. Puahlah, jemulah, hak tulu. Tengok hak pasal orang ngaji hak tulu, orang ngaji hak tulu. Dah kita baca Quran hak tulu ke hak lama? Ke hak baru? Kita ngaji Quran tu. Hak tahun lepas kita ngaji, kita tadarus tu. Quran hak tahun lepas dan Quran tahun ni mana dari segi ayat lah. Mungkin boleh jadi masalah Quran tu hak tahun lepas, hak buruk tahun ni, hak baru masalah. Ada pun ayat-ayat yang kita baca tu ayat yang sama ke ayat baru? Ayat sama je, berulang-ulang kali tu pun salah juga. Tu pun banyak lagi tak kena. Hak baca dah tu tiap-tiap tahun duk baca. Khatam tiada tahun, tiap bulan Ramadan khatam, alhamdulillah 30 juzuk. Tiada tahun bulan Ramadan khatam. Baca tahun depan silap juga. Tempat tu juga. Hak saing kita tegur masa kita tadarus, salah. Tahun lepas tu, tahun ni tempat tu juga salah. Nak kata kita ni, kita jangan jemu ngaji walaupun tunda sekali pun. Kita makan nasi hari-hari tak jemu ke, orang tanya. Buka puasa hari-hari dengan nasi mau dah buah ke? Jauh daripada tubik perut, daripada mak kita tu, mak kita lecek nasi tu, suap nasi lecek. Nasi dah habis, tapi masa tu lecek.
Masa tu hak dihaluskan, diperhaluskan sebelum ada nesto ni. Berhalus. Siapa kita umur 40 50 tahun nasi sama tak jemu ke? Patut kena pada juga. Tak jemu akan nasi tu. Mengaji dia sengok hak tu lah, mengaji tu le. Sikit-sikit padu air, sikit-sikit padu air dah nak orang mana? Ya dua je padu air, padu kifayah. Tak lepas padu air jangan gilah. Nak gi padu kifayah, tak lepas lagi. Tu. Nak kata jangan jemu mengaji ni. Sebab kaedah mengaji ni iza taqarrara, bila berulang-ulang kita mengaji, kau mengaji walaupun bahagian yang sama, tahaqqaqa, lebih jelas lagi, lebih kuat lagi, lebih kejap lagi. Tu. Tu boleh kalau kita kata kita paku kan, kita paku kalau latar kayu kita, masjid kita latar seming tak main lah paku-paku. Kalau rumah orang dulu ke surau masjid dulu kan, siapa wekat dia tanang tau. Paku tu pada paku. Sekali kata masuk dah. Kadang-kadang kalulah papan tu keras sampai 2-3 batang paku. Sekali kelong, sekali belok. Sekali katak kelong belok. Masuk separuh belok. Cabut pula masuk orang lain pula. Kadang-kadang kena cari deri pula. Masuk dengan deri dulu. Baru masuk paku. Nak suruh apa? Nak suruh kejap. Nak suruh lekat. Bila masuk tu banyak kali lepung katak tu. Masuk waktu nak suruh tanam pula. Ambil pada paku rasa lagi katak pula. Tak biar masuk dalam. Biar macam tanam tu sampai pekat gitu. Maka bab akidah ni lebih pada tu lagi. Nak suruh kejap. Mana kena berulang-ulang kali lah. Jangan rasa tak apa dah aku biasa ngaji dengan memahami dengan ilmu hak tu lain. Sebab ini nak jadikan itu benda pakaian hak yang kita nak tanam dalam, nak pasak dalam hati kita, jadikan sebagai akidah. Bila kita kejap sungguh, orang wari lagu mana wajah macam-macam mana kita tak beronjak dah. Kata Tuhan dia ta'ara, Tuhan pergi mari, Tuhan turun naik misalnya. Tu. Ni ada hadis sahih ni, Tuhan yang zilu rabbuna kullailatin fi sama'i dunya. Hadis sahih ni tak percaya jadi kafir. Yang zilu rabbuna, turunlah oleh Tuhan kita kullailatin, pada tiap-tiap malam fi sama'i dunia, pada langit dunia. Tuhan tengok, Tuhan turun, Tuhan tiap-tiap malam. Hadis soal Tuhan turun mana, tengok dalil kata Tuhan duduk sebelah atas tu. Turun ni ibarat daripada atas ke bawah. Tuhan panggil naik. Orang panggil turun. Kalau naik ni ibarat daripada bawah kepada atas. Orang panggil naik. Yang zilu turun tu, dalil kata Tuhan tu duduk sebelah atas. Tu. Jadi kita pun orang duk ngaji-ngaji dah. Sebab apa? Sebab kita ni tak kejap, tak kukuh sungguh. Kita pun terikut. Kalau gitu sungguh lah Tuhan duduk belah atas. Tak malam Tuhan turun. Lepas tu dekat subuh Tuhan naik. Tuhan naik pula. Tiap-tiap malam kampung kita. Dah kampung tu, Mekah tu 5 jam lewat pada kita. Turun pulau. Lepas turun naik, lepas tu turun. Jadi satu kejam pula Tuhan. Turun naik. Ni lah di antara benda-benda yang sepatutnya kita kena mendalami sungguh. Ni di antara ayat ataupun hadis sifat yang perlu kepada pemahaman, yang bukan kita daripada keahliannya, maka kita kena tengok di atas surah daripada para alim ulama kita. Kejap dah. Yang ilmu mereka itu ilmu yang rasikhah, yang kejap dah. Yang telah mereka itu salah kata buat kaedah yang tetap dah. Tapi orang ni cuba nak urai balik, nak buka balik, nak ukar balik. Tu. Hak ni hak jadi masalah. Dan yang jadi masalah sekali ialah masalah kita orang awam ni, yang dikelirukan dengan berbagai-bagai cara pengeliruan, dengan dia baca hadis, dia baca ayat, kemudian dia tafsir mengikut akal dia, mengikut pandangan, mengikut logik akal. Manusia sekarang ni banyak menggunakan logik akal. Maka tak boleh, kita ni bukan daripada ahli pemikir ni. Maka kita serah kepada para ahli ulama yang mereka itu telah diberikan ilmu yang begitu hebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mampu mereka itu mentafsir dan menterjemahkan akan mentafsirkan Quran dan juga mentafsirkan akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu bukan kita dah, kita boleh bahasa Arab bukan semestinya kita boleh tafsir Quran dah. Kita boleh bahasa Arab bukan semestinya boleh kita tafsirkan akan maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai mana yang terseleweng daripada
mentafsirkan Quran, mentafsirkan hadis, sebab mereka itu berdasarkan kepada semata-mata penilikan akal. Semata-mata penilikan akal. Mana nisbah dengan akal kita, bahasa kita ada bahasa mudah agak begini. Boleh kita pakai bahasa mudah kita, terkadang boleh, dan terkadang mesti kena gunakan, palingkan dengan maksud makna yang bersesuaian bila nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zahir yadun, tangan tu kita terjemah bahasa kita yadullah. Tidak ada ulama ahli sunnah yang menterjemah dengan yadu tu dengan tangan. Kita yang tangan. Bila terjemah dengan yadu tu tangan, membawa kesemaran, takut jadi tangan tu tu nak serupa dengan tangan kita. Mana orang awam ni dia mudah sangat nak kita salah. Bila sebut tangan, bila sebut muka, bila sebut berjalan, bila sebut pergi mari, mudah nak tasyabuh, kita nak jadi kesemaran. Maka sebab ulama-ulama kita dulu, ulama ahli sunnah ni, dia sekat agak. Mana gini? Jangan. Ini bukan maksud, ini bukan murad. Muradnya yang lebih segera difahami dengan kaedahnya begini. Itu ulama-ulama kita dah buat penjagaan bagi orang awam untuk nak jaga akidah, supaya mereka ini tidak terjerumus dalam akidah-akidah yang sesat, akidah yang salah. Kemudian dia katanya mustahil Allah Ta'ala baru, mustahil baru yang tentu tidak. Allah Ta'ala tu baru tak sama sekali. Hanya wajib sedia selama-lamanya. Wajib Allah Ta'ala tu, wajib etika Allah Ta'ala tu sedia selama-lamanya. Adapun tanda sedia Allah Ta'ala itu sekalian makhluk, ni sekurang-kurangnya. Dalil akli, orang tanya mana dalil kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kidam? Kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kidam ialah alam ini. Sekadar tu padan dah untuk melepasi fardu ain. Tapi kalau kita boleh cerita pula, boleh hurai pula, tu lebih baik lagi, lebih comel lagi. Kemudian kalau dalil berquran seperti mana Allah Ta'ala firman, huwal awwalu wal akhir. Huwal awwalu wal akhir. Ialah Allah al-awwalu, yakni yang awal tidak ada permulaan, wal akhiru yang akhir tidak ada kesudahan. Itu dalil pada Quran dan dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih riwayat daripada Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara doa yang dibaca oleh Nabi baca Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'. Tu. Mana Nabi baca dalam satu doa, Allahumma ya Allah, antal awwalu, engkaulah ya Allah yang mula. Mula tu dengan masuk mula yang tidak ada permulaan. Mula yang tidak ada permulaan. Mula kita mula yang ada permulaan. Mula Allah Ta'ala mula yang tidak ada permulaan. Maka falaisa qablaka syai', maka tidak adalah dahulu daripada engkau, sebelum daripada engkau syai' suatu. Mana tak ada sesuatu yang terdahulu daripada Allah Subhanahu. Allah lah zat yang kidam, sedia, yang tidak ada permulaan. Tidak ada yang mendahului daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahawa Allah Taala itu bersifat dengan sifat kidam. Kemudian yang ketiga, dan baqa. Sifat baqa dia katanya arti baqa ni kekal. Bahasa Melayu kita kekal. Ambil daripada baqa ya baqi, baqiya ya baqa, baqiya ya baqa, baqaan. Tu baqaan. Maka dalam Quran sebut wa ya baqa. Tengok dalil. Wa ya baqa, dan kekal. Wa ya baqa, dan kekal. Jadi ulama ambil salah satu dari sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, baqaan. Baqa ni masdar daripada baqiya ya baqa, baqa. Tu baqa. Artinya arti baqa ni kekal, dan makna kekal itu wujudnya, dan makna kekal itu wujudnya wujud Allah tiada berkesudahan. Tu maksudnya ada Allah Ta'ala itu kekal dengan makna tak berkesudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala tak sudah, tak punah, tak mati, tak belaka. Tu. Kemudian lawan bagi kesudahan, lawan bagi baqa ataupun lawan bagi kesudahan ni fana.
Fana tu ialah binasa. Kullu man 'alaiha fan. Fan tu mana? Kullu man 'alaiha fan. Tiada mereka di atasnya fan, binasa. Binasa ke? Mana mereka zat Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Itu saja yang tak fan, tak binasa. Kita ni fan, fana. Binasa, rosak. Tu rosak kita ni. Tengok di atas awal kejadian kita sudahlah. Di atas kelakuan yang berlaku, perubahan yang berlaku di atas diri kita masing-masing ni. Tak perlu kita tengok pada alam ulwi, alam sufli, alam yang lebih besar lagi dan lebih tinggi lagi. Tengok di atas ahwal yang berlaku di atas diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum, dan adalah pada diri kamu, afala tubsirun, maka kerana apakah kamu tak tilik, tak ambil pedoman di atas diri kamu ni, di atas sifat-sifat yang ada kepada kamu ni, yang menuju di atas adanya Allah Ta'ala, di atas kekuasaannya Allah Ta'ala, di atas mengetahuinya Allah Ta'ala, di atas keagungan Allah Ta'ala. Menerima di atas apa yang berlaku pada diri kamu, diri kita sendiri. Ada kadang-kadang kita lemah, ada kadang-kadang kita gagah. Kan hari puasa ni, hari gagah. Padahal kita kata kalau makan sahur sama je. Kalau sepinggang hari pertama, hari yang ke-10, hari yang ke-12 dah ni, sepinggang tu juga. Tapi hari lemah. Air kita minum 3 gelas misalnya. Belum daripada waktu subuh 3 gelas. Hari pertama 3 gelas kau. Hari yang ke-12 ni 3 gelas. Tapi hari lemah. Hari tak lemah. Hari kadang-kadang kita dak kejut sahur, dak makan, dak minum. Mula-mula ada gagah. Pagi-pagi nyaku dah, pagi-pagi sapu-sapu dah, lepas tu pergi pasar pula, pergi beli barang-barang basah, lepas tu tengah hari mari sembahyang Jumaat pula, petang mari pula, lepas tu lepas pada asar pergi bazar Ramadan pula. Gagah. Kalau dengan sebab makan tu jadi gagah, mesti tiap-tiap kali mu makan akan jadi gagah. Ada waktu kita makan tak gagah. Ada waktu kita tak makan tapi dia gagah, malah ada. Tu cara bagian makan. Perubahan yang berlaku di atas diri kita, ketara kita, bermula daripada usia sehari kita tu sampai ke usia kita sekarang ni, 45-60 tahun ni, tengok perubahan berlaku. Daripada perubahan ketinggian kita, daripada berat badan kita, daripada penglihatan mata kita, daripada sifat pendengaran kita, daripada bulu-bulu yang ada pada tubuh badan kita. Dulu hitam legang, lenih putih belaka dah. Ada setengah topak putih ada. Hak hitam, ada hak hitam tu, ada hak putih, tak ada hitam langsung pun ada dah. Tu mana berlaku perubahan yang menunjukkan di atas adanya kuasa yang sentiasa mengatur akan keadaan kedudukan kita. Tu. Maka dikatanya Allah Ta'ala ni lawan bagi sifat baka Allah Ta'ala tu lawannya fana, binasa, rosak, punah. Mustahil ya Allah Ta'ala tu fana. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan fana yang binasa. Mustahil, tidak sama sekali. Hanya wajib kekal selama-lamanya. Wajib Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat kekal selama-lamanya. Ini jadi akidah pegangan kita. Yang dia panggil kekal yang hakiki. Sebab ada kekal yang majazi atau kekal yang aridi. Kekal yang aridi ni disebut dalam hadis ada 10 perkara yang Allah Ta'ala kekalkan. Di antaranya syurga, neraka, Lauh Mahfuz, Arsyur Rahman, Qalam, Kursi, Ruh, Ajbuzana, Ruh bagi para nabi-nabi, jasad bagi para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jasad bagi para anbiya, jasad bagi orang yang mati syahid, jasad bagi orang yang mati hafizul Quran, orang yang hafal Quran. Tu di antara mereka yang tak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil wujud tadi, wujud aridi. Dulu dia tak ada, kemudian dia adakan. Bila ada, kekal. Jadi dengan izin Allah Ta'ala dia kekal. Mana bakak, masuk pada bakak yang aridi ataupun bakak secara majazi. Ini nyaman saja. Maksudnya bila saja Allah Ta'ala nak berbinasa, boleh je. Tetapi oleh kerana Allah Ta'ala kendaki, Allah Ta'ala tak akan binasakan setengah daripada perkara ni, maka tak akan binasa sampai ke bila-bila. Dia akan kekal sampai ke bila-bila. Adapun kekal zat Allah Ta'ala,
dan kekaskan sifat-sifat kesempurnaannya Allah Ta'ala itu apa panggil? Kekal yang hakiki ataupun kekal yang sebenar-benarnya. Baqa yang hakiki. Jadi itu dikatanya mustahil ya Allah Ta'ala fana, yang binasa, hanya wajib kekal selama-lamanya. Wajib Allah Ta'ala kekal buat selama-lamanya. Ada pun tanda yang didalil kekal Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Sekalian makhluk ini dah kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat baqa ataupun sifat kekal. Dan mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Tambah sekali lagi, dan mukhalafatu ta'ala lil hawadis, artinya bersalah Allah Ta'ala bagi sekalian yang baru. Bersalah yakni mukhalafah, khalafa yukhalifu mukhalafatan, yakni bersalah Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Artinya bersalah pada zatnya Allah Ta'ala itu, bersalah pada zatnya dan pada sifatnya, daripada segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala, dan pada af'alnya, pada segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya tidak ada suatu pun zat yang menyamai dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang serupa dengan zat Allah Ta'ala, tak ada. Jangan kata semeh pun tak ada. Tu. Dan begitulah segala sifat-sifat, walaupun disebut dengan nama boleh jadi sama. Kita pun ada sifat sama, mendengar Tuhan pun ada sifat sama, tapi sama kita dengan sama Allah Ta'ala tak sama. Pada hakikat tak sama, walaupun orang panggil muafakat pada nama, tetapi tidak muafakat pada hakikat sifat tu. Tu. Jadi tak sama. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, bersalah Allah Ta'ala dengan segala benda yang baru. Lawan bagi mukhalafatu ta'ala lil hawadis, lawannya bersama Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Mustahil Allah Ta'ala itu bersamaan dengan segala yang baru ini, hanya wajib bersalang selama-lamanya. Ini wajib jadikan akidah Allah Ta'ala itu bersalang selama-lamanya. Adapun tanda bersalah Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Makhluk inilah yang menjadi dalil di atas kata Allah Ta'ala itu bersalah tak sama dengan sekalian makhluk. Dan qiyamuhu binafsih. Dan qiyamuhu binafsih, arti qiyamuhu binafsih, berdiri ya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Berdiri dengan sendiri. Dan makna berdiri ya Allah Ta'ala dengan sendiri itu tiada berkehendak kepada zat. Ada dua makna. Makna qiyamu binafsih, yang pertama maknanya tiada berkehendak, yakni tiada berkehendak Allah Ta'ala kepada zat, kerana Allah Ta'ala itu merupakan zat. Tak berkehendak kepada zat dah, kerana Allah Ta'ala itu merupakan zat. Dan yang kedua, dan tiada berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Apa panggil? Dan kita Ummu Barin mengatakan la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Tak berhajat Allah Ta'ala kepada mahal, ai zatin, kepada zat, wala mukhassis, yakni mujib kepada yang mengadakan akan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala lah zat yang mengadakan akan setiap sesuatu. Tu. Lawan bagi qiyamu binafsih, tiada berdiri dengan sendirinya. Allah Ta'ala tak berdiri dengan sendiri, itu mustahil. Mustahil Allah itu tiada berdiri dengan sendiri, itu hanya wajib berdiri dengan sendiri selama-lama. Yani Allah Ta'ala itu tak berhajat pada zat lain dan tak berhajat kepada yang menjadikan itu selama-lama. Adapun tanda berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendiri itu sekalian makhluk ini. Habis. Satu lagi, sifat salbiah dan wahdaniyah, artinya esa pada zatnya zat Allah, dan esa pada sifatnya sifat Allah, dan esa pada afalnya segala perbuatannya Allah. Lawannya berbilang-bilang pada zatnya, maksudnya menafikan kaum mutasir dan kaum munfasir pada zat, menafikan kaum mutasir dan munfasir pada sifat, dan menafikan kaum mutasir dan munfasir pada afalnya pada perbuatannya Allah. Ini uraian yang agak panjanglah. Jadi kita fahami di sini Allah Ta'ala itu tak berbilang. Allah Ta'ala tak berbilang pada zat dan sifat, tak berbilang pada perbuatannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mustahil, dia kata mustahil berbilang itu hanya wajib selama-lamanya. Yani Allah Ta'ala itu selama-lama itu wajib. Adapun tanda Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Makhluk inilah menjadi tanda dalil di atas kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat wahdaniyah. Allah Ta'ala tidak berbilang-bilangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Dan kudrat artinya kuasa. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'lam.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la su'alaina bidunubina bal la karhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin al-muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.